Kek TV KPM. Sambung. Okey, yang ni kita akan masuk kepada bahagian B ya. Okey. Tadi kita pergi bahagian A. Okey, bahagian B adalah bahagian yang mana kita diuji. Baik. Ini kita diuji sama ada kita hasilkan produk hasil kerja di luar. Maknanya hasil kerja kita tu kita kena tahu macam mana kita nak selesaikan masalah bila berlakunya benda yang kita buat tu. Okey, bahagian B lebih kepada soalan kebat ya. Okey, ini adalah 40 markah. Perlu jawab semua soalan dan masa yang dicadangkan adalah 75 minit. Okey, kita akan tengok soalan yang pertama. Okey, ini soalan bahagian B biasanya dia ada gambar rajah ataupun image ya. Baik. Okey, sekolah anda akan menyambut majlis sambutan Hari Guru peringkat daerah Muar. Anda telah ditugaskan untuk membuat satu cenderahati berkonsepkan papan tanda lari. Okey, ini kalau kita dah baca soalan ni, pelajar ataupun murid kena highlight ataupun kena tahu ini adalah papan tanda lari. Okey. So dekat sini perlu perhatikan gambar rajah yang diberi. Di sini kita ada penhurufan, ada imej bunga, ada imej buku. Maknanya 2 imej dan 1 penhurufan. Okey. Okey, berdasarkan rajah 1. Okey, lakar dan warnakan reka letak selamat Hari Guru dengan menggabungkan imej dan penhurufan pada ruang jawapan. Okey. Kalau kita dah dapat soalan macam ni, maka murid perlu gabungkan dan dia akan buat. Okey, cikgu bagi masa 30 saat. Boleh tak hasilkan lakaran berdasarkan imej dan penhurufan yang diberi? Okey. Kemana dia orang akan hasilkan satu lakaran. Bermula daripada sekarang. Okey, biasanya kalau soalan macam ni dia lebih kepada kreativiti dan juga reka letak lah. Baik, masa tinggal lagi 5, 4. Oh, kelam kabut cikgu. Kan nanti selamat Hari Guru jadi selamat hari lain. Kan ada logo buku jadi logo lain. Cikgu, sebenarnya kalau dapat soalan yang berbentuk macam ni kan, apa antara tips-tips lah yang cikgu boleh kongsikan kepada murid-murid? Kalau tips soalan macam ni lebih kepada murid perlu faham soalan. Dia perlu faham. Itu yang pertama Yang pertama. Dan yang kedua, murid kena perhatikan gambar. Fahamkan gambar ini apakah reka bentuk yang perlu, idea yang perlu dihasilkan untuk menghasilkan reka bentuk lah. Gambar biasanya dia ada bagi 3 ataupun 4 lah. Imej dan 1 penhurufan. Okey, biasanya lakaran tu dibuat tidak terlalu lama. Kalau tak, masa nanti habis dekat lakaran saja. Ya, tapi saya nampak di situ 8 markah cikgu. 8 lakar markah. dan warna kan. Jadi ini adalah satu soalan yang kita kena perlu titik beratkan sebenarnya. Perlu titik beratkan. Jawab, kalau kita tengok dekat sini 8 dengan 2 dia ada pecahan. Makna 10 lah cikgu. 10 markah. Ini kena skor lah. Okey, cikgu boleh saya tanya rakan-rakan saya cikgu? Boleh. So, kawan-kawan dah siap ke? Udah. Boleh tunjuk. Kita harapkan lakaran diorang tak samalah. Harap semua lakaran lain-lain lah ya. Okey, kita boleh angkat 1, 2, 3. Silakan. Okey, boleh Sila tunjuk angkat lakaran itu. Saya nak tengok. Wow. Okey, ke belakang sikit. Terlampau dekat sangat dengan kamera tu. Tak nampak pula. Okey. Ada yang letak bunga mawar di atas buku. Ada yang belah kanan, belah kiri cikgu Ini ikut susunan lah, kreativiti. Nanti kita akan tengok markah, pengiraan markah dia. Okey, kalau macam ni cikgu, macam mana kita nak berikan markah pada murid-murid kita ni cikgu? Okey, kita tengok Okey, kalau kita tengok dari segi ini yang cikgu bagi contoh lah. Okey, kalau dekat sini, okey, susunan dia. Contohnya selamat Hari Guru diletakkan di bawah ataupun di tengah-tengah. Kemudian kita ada imej buku dan juga imej bunga lah. Ini dah diberi gambar tentang contoh ataupun dia nak letak di atas meja lah. Macam itulah. So kita akan tengok dekat sini macam mana pengiraan markah dia. Okey. Okey. Dekat sini ada pengiraan markah dia. Kalau penhurufan tu, penhurufan 2 markah. Macam mana kita nak dapatkan penhurufan 2 markah? Okey, huruf ni mesti kita boldkan ataupun tebalkan dan kita perlu warnakan dalam penhurufan tu. Kalau kita tak warna, maknanya kita dah hilang markah warna.
Okey, dari segi penghurufan tu mestilah ada keseimbangan, ada reka letak yang baik di antara imej dan juga imej 1 dan imej 2. Okey, kalau macam tu kita akan dapat 2 markah lah. Maksudnya huruf kalau semua huruf besar, semua kena huruf besar, tak boleh betul. S besar yang lain kecil, tak boleh Itu markah akan dinilai lah oleh pemeriksa. Okey, kemudian kita tengok kepada reka letak. Sama ada reka letaknya susunan seimbang ataupun reka letak yang menggambarkan lebih menarik perhatian lah. Kalau contohnya bunga ni kita letak di ujung sana, tulisan di ujung sini, dia tak akan jadi reka letak yang baik. So dekat sini kalau kita nak dapatkan 2 markah mesti reka letak yang ada keseimbangan, ada kontranya, ada segi susunan besar ataupun kecil tu imej tersebut. Kemudian perlu ada warna. Warna ni maknanya kena warna sama ada warna penuh ataupun kita warna imej dan penghurufan lah. Kalau katakan murid tak warna, maka kita tidak boleh bagi markah lah. Tadi semua ada warna kan logonya? Ada, alhamdulillah. Ada. Okey, kemudian yang ketiga, kekemasan. Okey. Ya, dari segi kekemasan, reka letak ni mesti kemas lah. Kalau kita tengok tak ada conteng. Kalau kata sini ada kesan contengan ke ataupun dia apa ni imej bunga dihasilkan separuh ke, maknanya kekemasan tak ada. Maknanya comot lah. Kalau kata warna tak cantik, kekemasan ni kita tak akan dapat. Kemudian yang kelima maknanya kreativiti. Ini satu markah. Kreativiti adalah macam mana olahan idea pada reka letak. Okey, olahan baik. idea. Okey, itu adalah untuk kita hasilkan reka letak. Okey, kemudian soalan bahagian 1 tadi dia ada pecahan B alat dan bahan untuk menghasilkan papan tanda larik. Okey, kita ada 2, mesin pelarik manual dan juga akrilik luksina. Okey, ada juga jawapan lain sama ada pisau pemotor akrilik, pematri dan diod pemancar cahaya. Okey, 2 markah. Okey, kita tengok kepada soalan yang kedua. Okey, ini adalah soalan berkaitan dengan komposisi reka letak lah. Okey, Rajah 2 menunjukkan hasil cetakan akhir komposisi reka letak sebuah poster. Hasil rekaan dicetak menggunakan pencetak digital lah, maknanya inkjet lah. Okey, berdasarkan Rajah 2, terangkan langkah kerja mencetak poster tersebut. Ni dia bagi 6 markah. Ini adalah langkah kerja. Okey, B, jelaskan 2 tujuan utama reka letak poster. Dan C, nyatakan 2 perisian yang digunakan untuk proses kerja membuat reka letak itu. Ya, kita boleh tengok semua jawapannya, cikgu. Kita boleh tengok semua jawapannya. Boleh kita tengok. Proses kerja mencetak. Okey, yang pertama memilih fail cetak. Yang kedua, memilih model pencetak dari menu pencetak. Dan yang ketiga, menetapkan salah satu pilihan artboard untuk hasil grafik. Yang keempat, memilih output di sebelah kiri kotak dialog cetak dan pastikan mood ditetapkan kepada komposit. Yang kelima, tetapkan pilihan pencetak tambahan. Dan yang keenam, klik cetak. Ini adalah cara untuk kita hasilkan cetakan. Okey, kemudian dua tujuan utama reka letak poster. Tujuan yang utama menyampaikan maklumat secara terus, tepat dan jelas. Yang kedua, menarik perhatian dan memudahkan orang ramai untuk membaca poster. Okey, itu adalah jawapan yang lain lah. Contohnya murid boleh juga menulis mempromosikan iklan produk perniagaan, memberi kesedaran kepada orang ramai. Okey, cikgu nak tanya Idina. 2 perisi yang digunakan dalam proses kerja membuat reka letak. Apakah perisi yang kita gunakan? Yang pertama. Okey, biasa yang kita gunakan. First CorelDRAW. Okey, CorelDRAW lagi. Adobe Illustrator. Adobe Maknanya kita untuk lakarkan. Okey, kita tengok jawapannya betul. Cantik. Itu adalah 2
perisian yang kita gunakan. Okey, cikgu. Baik, Itu cikgu, dah mungkin untuk bahagian B lah. Yap, dan saya pasti semua murid pun dah faham apa yang cikgu sampaikan tadi dan saya pasti juga cikgu mungkin boleh berikan rumusan secara ringkas dan padat apa yang kita dah belajar untuk kali ini. Untuk kita soalan bahagian A dan bahagian B, murid perlu faham dan baca soalan betul-betul. Okey. Kena faham dan baca soalan betul-betul. Yang kedua, pastikan kehendak tajuk. Kehendak soalan itu berdasarkan modul yang kita belajar. Okey, yang ketiga, tekankan reka letak ataupun grafik pada reka letak soalan yang berbentuk reka letak. Kena pastikan reka letak ataupun lukisan yang kita buat itu betul-betul mengikut kehendak ataupun mengikut tajuk yang diberikan. Okey, yang terakhir, murid perlulah memastikan jawapan yang dibuat adalah sama dengan apa yang kita belajar sebelum ni lah. Itu adalah rumusan yang saya berikan lah. Didik TV KPM